Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita harapkan semua berada dalam keadaan yang terbaik. Mudah-mudahan kita dapat menjalani PDPR pada hari ini dengan baik. Okey, hari ini Ustaz akan cuba ulang sedikit berkaitan dengan makna al-maut dan seterusnya kita akan buat latihan di bawah tajuk makna al-maut. Sebelum kita teruskan pembelajaran pada hari ini, kita mulakan dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, sebelum kita teruskan pembelajaran pada hari ini, jangan lupa klik like and share. Klik like and share. Butang bawah tu ada klik like and share untuk supaya kita dapat berkaitan dengan topik-topik yang akan datang. Dan kamu juga untuk yang tahun 5 sekiranya kita terus menghadapi SIA, jadi kamu boleh tengok pembelajaran yang kelas-kelas berkaitan dengan tahun 4 untuk kamu boleh buat ulang kaji lah. Mudah-mudahan usaha yang kecil ni dapat membantulah sedikit sebanyak pembelajaran kita secara PDPR ni. Jadi saya harapkan kita terus niat untuk belajar kerana ilmu, di samping kita mendapatkan orang kata apa, kefahaman tu memudahkan kita untuk menjawab soalan-soalan ni lah. Okey. Dan tak lupa juga berkaitan dengan tajuk-tajuk yang kita belajar dalam fiqh ini adalah tajuk yang sangat rapat dengan apa yang sepatutnya kita laksanakan dan kita buat persediaan. Contoh macam tajuk hari ni berkaitan dengan makna al-mauti. Maksudnya kita nak bersedia kerana kita nanti akan menjadi salah seorang daripada al-janazah. Okey, kita mulakan dengan topik hari ini iaitu makna al-mauti sebagai suatu ulang kaji pada siri yang lepas dan seterusnya kita akan buat latihan yang terdapat di dalam buku teks pada hari ini, insya-Allah. Boleh? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Makna al-mauti, apakah yang dimaksudkan dengan maut? Maut seperti mana yang telah kita bincangkan bahawa manusia ini dia ada roh dan jasad. Okey, bila mana roh dan jasad ini berada dalam suatu keadaan bersama, maka dia hiduplah. Dan bila mana roh dan jasad ini berpisah, maka itulah yang disebut sebagai al-mauti. Mautu huwa naz'ur ruh minal jasadi. Bila mana roh itu terkeluar daripada jasad, berpisah daripada jasad, dah tak balik dah semula. Kan? Kalau macam tidur tu dipanggil maut kecil. Kerana apa? Keluar sekejap roh masuk balik, kan? Ibaratnya macam itulah. Okey, tetapi bila mana maut yang besar ni, maksudnya maut berpisah terus, kan? Roh tidak kembali kepada jasad. Okey? Jadi roh nantilah yang akan dibangkitkan. Maksudnya kita ni nak cerita tentang maut ni, nak cerita tentang persiapan kita. Macam kita nak pergi camping lah, kan? Kalau kita nak pergi camping, apa yang kita kena bawa? Kita kena bawa kemah ke, kena bawa baju ke, seluar ke. Apa-apa peralatan tersebut mesti kita lengkapkan supaya bila kita berkemah nanti, kita tidaklah mengalami masalah yang besar. Kalau kemah kita boleh cancelkan, boleh patah balik. Tetapi bila maut ni, kita dah pergi ke alam yang seterusnya, tak boleh nak patah balik ke alam dunia. Sebab itulah kena ada persiapan. Perlulah kita mengingatinya. Tetapi dalam topik yang kita nak bincangkan ni ialah berkaitan bagaimana kita nak menguruskan jenazah tersebut. Sekiranya ibu bapa kita, saudara mara kita, adik-beradik kita yang menjadi ataupun berhadapan dengan situasi maut tersebut, apakah yang harus kita lakukan? Apakah kewajipan kita sebagai seorang Muslim terhadap jenazah tersebut? Okey, yang pertama kita memahami bahawa maut ni ialah bila mana jasad dan roh itu berpisah. Dicabutkan roh tersebut daripada jasad. Maka itu adalah perkara yang sangat sakit. Jadi bila mana sangat sakit, maksud kata jasad tersebut dalam keadaan yang sakit, kan? So bila mana kita nak melaksanakan perkara-perkara wajibat nanti, maka kita hendaklah melakukan dengan berhati-hati. Okay? Bila mana seseorang itu telah pun dicabut rohnya, maka adalah perkara-perkara yang perlu kita lakukan terhadap mayit tersebut, mayat ataupun jenazah tersebut. Okey, antaranya dia ada 4 saja perkara. Yang pertama al-ghuslu, iaitu memandikan jenazah. Bila mana kita dah tahu jasad ni baru saja dikeluarkan roh. Roh tu keluar dalam keadaan yang menyakitkan. Bagaimana kita tengok Nabi SAW, kekasih
Allah juga bila mana menghadapi sakaratul maut pun berada dalam keadaan yang sakit. Kan? Berada dalam keadaan sakit. Dan kita ni setiap yang hidup, kullu nafsin za'iqatul maut. Maka kita pun pasti akan merasa kesakitan tersebut. Jadi bila mana kita nak laksanakan perkara-perkara yang wajib ni, maka hendaklah lakukan dengan secara berhati-hati, kan? Okey. Yang pertama, al-wajibat yang pertama, kewajipan yang pertama allati tata'allaqu bil mayyiti awalan al-ghuslu, iaitu memandikan jenazah. Mandikan dalam erti kata kita membersihkan, meratakan air dan sebagainya. Yang kedua, at-takfinu, mengkafankan jenazah tersebut. Kita memakai, menutup auratnya, menutup seluruh jasadnya, kan? Dan yang ketiga, as-salatu, bersolat, orang kata apa, menyembahyangkan jenazah tersebut. Sebagai orang kata apa, doa. Solat di sini bermakna doa. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diampunkan. Bagaimana kita baca Allahumma fillahu ataupun Allahumma fillaha, kan? Supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan. Bukan kita, kalau kita tengok semayang ni pun tidak ada rukuk dan sujud. Hanya ada 4 takbir, doa, ada selawat, ada baca Fatihah dan doa. Okey? Dan yang seterusnya, setelah jenazah selesai disolatkan, maka bolehlah di ad-dafnu. Ad-dafnu iaitu dikebumikan. Dikebumikan dalam keadaan yang orang kata dengan berhati-hati. Okey, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung sedikit berkaitan dengan penjelasan berkaitan setiap 4 perkara yang perlu kita lakukan tersebut. Yang pertama, ghuslul mayyiti. Yudau mayyitu fi makanin khalin anin nas ala murtafin wa tustaru auratuhu. Apa maksud dia? Diletakkan mayat di tempat yang tiada ataupun jauh daripada manusia. Maksud kata manusia tak boleh tengok lah. Murtafin, dia diletakkan tinggi. Wa tustaru auratuhu. Bila kita nak mandikan tu, jangan kita buka aurat dia, tetapi kita tutup menggunakan kain batik, kain pelikat dan sebagainya. Yang kedua, tanziful mayyiti minan najasah summa yuwaddi'uhu. Bersihkan najis. Kalau ada dekat dalam perut tu, maka kita urut, kan, supaya keluar najis-najis tersebut. Kalau ada di celah-celah dan sebagainya, kita gunakan, kita gosokkan sebersih-bersihnya, kemudian kita wudukkan dia. Dan yang ketiga, ghuslul mayyit bi isalil ma'i ila sairil a'dha'il badani. Membersihkan mayat tersebut dengan mengalirkan air ke seluruh anggota badan. Okey? Dilakukan dengan secara berhati-hati. Selesai kita memandikan, maka kita hendaklah mengkafankan. Kita kena kafankan jenazah tersebut. Aqallu takfini an yulaffa mayyitu bisawbin yasturu jami'a badanihi wa ra'sihi in kana mayyitu ghaira muhrimin. Sekurang-kurang takfin, mestilah ditutup dengan sehelai kain. Tutup seluruh anggota badan, kepala dia. Okey? Boleh. Dan seterusnya, kalau tadi disebutkan aqallah, yang ni di bawah ni disebut akmalu. Akmalu ni paling sempurna. Kalau paling sempurna, at-takfinu in kana mayyitu zakaran kufina fi salasati aswabin baydin. Kalau untuk lelaki paling sempurna, kita gunakan 3 helai kain berwarna putih. Wa in kanatil mayyitatu kufinat fi khamsati aswabin baydin. Kalau perempuan, kita boleh gunakan sehingga 5. Kalau kata kita nak guna kurang pun boleh, tak ada masalah, kan? Ini dipanggil yang akmalut takfin. Sekurang-kurangnya sehelai kain, kan? Tapi kalau untuk perempuan, yang orang kata paling sempurna 5, jangan lebih lah. Kalau lelaki paling sempurna 3. Okey? Dan gunakan kain warna putih. Kalau tak ada kain warna putih, boleh ke guna kain warna lain? Boleh lah. Kalau masuk kata dah tak ada dah kain warna putih langsung, kan, tu dah dalam keadaan darurat dan sebagainya, tak ada jumpa langsung, maka dibenarkan. Tetapi sebaik-baiknya kita menggunakan kain yang berwarna putih. Yang seterusnya, dafnul mayit. Kita dah selesai kita nak ni, maka kita kebumikan. Aqallu dafni ayyudfana mayyitu fi hufratin tamna'u intisyaru raihatihi. Dia kata sekurang-kurang kita kebumikan ialah
kita pastikan masuk di dalam lubang yang menghalang daripada tersebarnya bau. Raihatihi maksudnya bau. Wa tamna'u tasalluta sibai alaihi mustaqbilan fiha al-qiblah. Dan kita mengelaklah supaya digali oleh binatang ke, dan mestilah menghadap kepada kiblat. Okey, jelas Dan yang seterusnya, macam tercicir satu. Okey, itu je lah dia punya penerangan dia. Jadi, untuk hari ni, Ustaz nak kita buat latihan sedikit berkaitan dengan maknal mauti. Apakah makna maut? Ada di atas ta'rif. Dan seterusnya buat soalan yang ni, ihtar ijabah sahihah summa dha' alamah sahihah fi makanil munasibi. Yang pertama, izalatun najasa an badanil mayyiti. Mestilah dihilangkan najis daripada badan jenazah. Wajib ke harus? Wajib ke harus je? Kan? Guslul mayyiti fi makani murtafi. Mestilah dimandikan mayat itu di kawasan yang tinggi sedikit. Maksud kata bukan letakkan mayat tu atas lantai. Ditinggikan sedikit. Yang seterusnya, as-salatu 'alal mayyiti. Perlukah solat mayat itu perlu disolatkan? Wajib ke fardu? Kan? Wajibun ke fardun? Okey, takfinu mayyit. Okey, wajibun ke fardun hukum dia fardu kifayah lah kan. Hukum dia fardu kifayah. Ni adalah perkara. Okey. Untuk soalan ni Ustaz rasa kita ambil kalau kita tengok apa dia punya hukum yang telah diberikan. Kalau ikut 4 perkara ni, solat termasuk dalam perkara wajibat kan. Maksudnya kita ambil di sini yang wajibat tu lah. Wajibun. Ambil lah maksud wajibun tu. Sepatutnya bukan fardun kat situ kan. Mungkin dia boleh letak sunat ke. Sepatutnya. Jadi ambil pilih jawapan wajibun. Takfinu mayyitati bisalasati aswabin bidin. Dia kata apa? Takfinu mayyitati bisalasati aswabi bidin. Boleh tak untuk mayat perempuan dia menggunakan 3 helai kain putih? Boleh tak? Adakah dia makruh ataupun mubah? Kalau kita baca tadi, aqal sekurang-kurangnya sehelai. Kalau sebaik-baiknya untuk lelaki 3 helai, sesempurna untuk perempuan 5 helai. Tetapi boleh tak dia tanya? Kan? Makruh ke mubah? Boleh ke makruh? Okey. Jadi jawapan dia apa? Mubah kan? Boleh lah. Takfinu mayyiti fi saubin wahidin. Boleh tak dia mengkafankan jenazah tersebut dengan satu kain saja? Wajib ke mubah? Boleh lah kan. Dia bukan wajib, dia maksud kata aqal kan, sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya boleh, perkara tersebut boleh. Kalau tengok sini sebenarnya itulah dia punya pilihan jawapan kan. Okey, kalau ikut yang disebutkan tadi, yang aqal lah tu maksudnya aqal lah tu maksud sekurang-kurangnya. Jadi kalau dia nak kata kafan dengan sehelai kain ni, hukum dia wajib. Tetapi kalau kata nak buat untuk lelaki tu 3 helai, itu dah termasuk dalam sunat kan. Okey, jadi kalau ni saya rasa kita boleh jawab wajib lah. Kerana apa? Sebab yang sehelai tu wajib. Tapi kalau kata dia nak buat 3 ataupun 5, itu termasuk dalam menyempurnakan. Okey, habis. Jadi itulah pelajaran kita untuk hari ni berkaitan dengan tajuk Al-Mayyit. Okey, jadi Ustaz rasa kita buat sikit latihan ni supaya mudah-mudahan kita terus orang kata apa, menulis kan. Latihan menulis sebenarnya. Supaya kita jangan orang kata apa, dah cuti terlalu lama kita pun tak menulis. Jadi bila nak menulis kan dah tak cantik tulisan. Jadi buat kat rumah soalan muka surat 26 ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala memberikan kita kelapangan masa untuk buat. Lain liqa, insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.